tatkala Nabi SAW sampai saja di kota Madinah, meninggalkan kampung halaman yang dicintai oleh baginda, yakni di Mekah. Nabi SAW buat dakwah sungguh-sungguh di Madinah. Jauh di lubuk hati baginda kerinduan yang mendalam terhadap kota Mekah. Sehinggalah 6 tahun berlalu berada di Madinah, Nabi SAW mimpi dengan satu mimpi yang amat mengembirakan baginda Nabi SAW. Nabi mimpi apa? Nabi mimpi Nabi tunaikan umrah pada tahun tu. Tuan-tuan sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi telah bagi tahu kepada para sahabat tentang mimpi ni. Para sahabat begitu gembira. Pada tahun ke-6 Hijrah, para sahabat telah bersiap untuk menyempurnakan mimpinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mimpi, para nabi kalau mimpi itu bukan macam mimpi kita. Mimpi kita, Imam Ibn Sirin kata ada 3. Mimpi kita ada 3 jenis. Yang pertama, mimpi disebabkan oleh gangguannya syaitan. Yang kedua, mimpi daripada petanda alamat yang benar, termasuklah bermimpi bertemu dengan Habibuna baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mimpi disebabkan oleh zahir kita, disebabkan oleh keadaan emosional kita, emosi, condition kita. Ini 3 jenis mimpi. Tetapi mimpi para nabi ialah wahyu, ialah benar. Ketika mana Sayyidina Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam, Allah sebut di dalam Al-Quran, inni ara fil manam, sesungguhnya wahai anakku, aku melihat dalam mimpi yang aku menyembelih kau. Fanzur madza tara, dan apa pandangan kamu? Apa kata Nabi Ismail bila meyakini, memahami bahawa bapaknya Nabi Ibrahim ialah Rasul? Nabi Ismail kata apa kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ismail beritahu, wahai ayah, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Buat apa yang diperintahkan oleh Allah pada kamu, kamu akan mendapati aku di kalangan orang yang sabar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, if'al ma tu'mar, buat apa yang diperintahkan. Apa yang Allah perintah? Allah perintah izbahuk, untuk sembelih. Ini bukan cerita tentang hidup, ini cerita mati. Kalau ini perintah Allah, kalau ini apa yang Allah nak, kalau ini apa yang Allah inginkan, walaupun kehendak kehidupan kita untuk terus hidup atas dunia, tuan-tuan, mana ada orang nak mati cepat? Melainkan orang tu memang stres dan kecewa dalam diri dia. Dia kata baik aku mati je lah. Ada orang yang stres dengan kehidupan dia, stres dengan diri dia, stres dengan keluarga dia, stres dengan macam-macam. Dan dia kata baik aku mati lagi bagus ya. Hidup di dunia dia teruk ya. Ada orang macam tu. Berapa ramai orang, dan berapa banyak berita yang kita dah tengok. Awal-awal dulu musim PKP, saya minta maaf. Kita dengar berita, kita baca berita, satu orang yang tertekan kerana dibuang kerja, naik atas jambatan, nak bunuh diri kerana tak mampu lagi nak hidup, kerana dia rasa rezeki daripada kerja dia. Ini salah faham yang cukup besar yang datang dalam hati umat ni. Bila salah faham berkenaan kemampuan dia, kebolehan dia, menjadi asbab dia berdiri di atas kaki dia. Demi Allah, kita bukan siapa-siapa, kita cuma hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang hakikat kehidupan ini untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Ada orang yang kena buang kerja dalam musim PKP, stres, dia naik atas jambatan, dia terjun nak bunuh diri dalam sungai. Terjun tuan-tuan. Mati bukan satu benda yang mudah, mati bukan satu benda yang indah. Mati ni satu benda yang payah. Mati ni pengakhiran kehidupan dan permulaan kehidupan yang tak ada lagi mati selepas tu. Kalau satu orang yang dicampak masuk neraka, Allah firman, la yadhuquna fiha al-maut illa al-mautatal ula wa waqahum azabal jahim. Dalam tu tak ada lagi mati.
Kerana matilah sekali yang kamu rasa dulu atas dunia aja, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mati ni bukan mudah. Orang yang nak bunuh diri tadi terjun daripada jambatan masuk dalam sungai, tujuan dia nak bunuh diri, dia pilih nak mati lemas. Tiba-tiba nampak buaya, tuan-tuan, berenang balik pergi tepi. Berenang pergi tepi. Dia niat nak mati apa? Nak mati lemah, bukan nak mati kena makan buaya. Jadi bila nampak buaya, lari pergi tepi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak jadi mati. Tuan-tuan, mati ni bukan mudah. Mati adalah satu perkara yang sangat susah. Bila Nabi Ismail AS dengar saja Allah Subhanahu Wa Taala datangkan perintah melalui mimpi ayah dia, dia kata apa? InsyaAllah satajiduni insyaAllah minas sabirin. Kamu akan mendapati aku, wahai ayah, di kalangan orang yang sabar. Ini kefahaman Nabi Ismail. Mimpi para Nabi itu benar. Begitulah bila Nabi SAW mimpi tunaikan umrah, 1,400 orang siap bergerak daripada Madinah, bermiqat di Bir Ali dengan ihram, bertalbiyah, berjalan kaki, unta, bawa senjata sebagai apa-apa, takut apa-apa berlaku di tengah jalan, persiapan. Kemudian 400 lebih kilometer. Bukan mudah. Kita nak bas daripada Mekah, Madinah pun macam-macam komplain dekat Mutawif. Mereka jalan kaki sampai saja di kota Mekah, sampai saja di Hudaibiyah. Orang Quraisy tahan. Dalam keadaan itulah berlaku pelbagai rundingan. Orang Quraisy hantar wakil demi wakil agar mereka orang Islam tak tunaikan umrah pada tahun tu. Tuan-tuan, puan-puan boleh bayangkan tak? Kita dah niat ni nak tunaikan umrah, dah bayar penuh ni dengan travel agent, dah minta dia buat visa apa semua, dah buat kenduri doa selamat lah dekat rumah, dah buat persiapan, dah beli kain ihram semua dah. Mutawif beritahu, insya-Allah tuan-tuan, kita akan masuk Mekah dulu. Jadi daripada airport dah boleh pakai dah kain ihram. Ada yang semangat dekat airport dah pakai kain ihram, bukan setakat pakai, siap itibak lagi. Tuan-tuan tahu tak itibak? Ni kalau pakai ihram, keluarkan bahu sebelah kanan. Ini kita panggil itibak. Sunnah beritibak ni di depan Kaabah ketika bertawaf. Di situ saja sunnah untuk kita itibak. Selesai daripada tawaf, nak salat sunat, ke tawaf dekat belakang makam Ibrahim tu, kita kena tutup balik bahu. Ramai orang masih itibak dalam salat tu. Dah makruh hukum dia. Kemudian kita nak pergi pula sa'i, ketika tu pun tak payah itibak, masih juga ada orang itibak dekat tempat sa'i. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kadang-kadang semangat kita nak tunaikan umrah, ada orang daripada airport lagi dah itibak dah, punya seronok sebab nak tunaikan umrah, nak ziarah Baitullah dalam flight. Semangat seronok ni sampai dekat airport Jeddah, lalu immigration tiba-tiba scan visa. Immigration Saudi kata, minta maaf, haji punya visa ni tak valid ni. Visa haji ni tak valid ni. Kami tak benarkan haji masuk untuk tunaikan umrah. Kami tak benarkan haji masuk ke Mekah ni. Minta maaf, haji diminta untuk balik. Kata, kalau kita lah dalam keadaan macam tu, dah siap, dah buat kenduri, macam mana perasaan kita? Bayangkan begitulah para sahabat, bukan naik fly aircon, bukan makan nasi lemak sedap rendang dekat atas flight. Mereka jalan kaki, maka naik unta, melalui perjalanan yang payah, dalam keadaan ihram yang dijaga, dalam keadaan berpeluh, melekit dan susah, penat dan lelah. Tiba-tiba orang Quraisy tahan, kata, tahun ni kami minta supaya balik, tak tunaikan haji, tak boleh tunaikan umrah. Tuan-tuan membayangkan berapa keadaan para sahabat. Bahkan beramai orang yang dihantar untuk buat perundingan. Sebenarnya memang kita ada hak untuk halang orang Islam, kerana Kaabah milik Allah. Siapa-siapa pun boleh datang untuk bertawaf di Kaabah,
untuk berumrah. Walaupun ketika zaman jahiliah ramai orang datang tunaikan umrah dalam keadaan yang menjauhkan diri mereka daripada Allah, dalam keadaan bertelanjang, bertawaf. Ramai orang yang macam tu.